إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد. Tuan-tuan sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah, alhamdulillah, syukur kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi kesempatan pada malam ini untuk berkuliah maghrib insya-Allah. Jadi insya-Allah saya menyambung lagi kitab yang saya baca, iaitu berkenaan dengan cerita para nabi. Kita bermula daripada kisah Nabi Adam alaihi salam. Kitab ini tuan-tuan boleh cari di kedai kitab, nama dia Al-Mustafad min Qisasul Anbiya, ya. Nak terjemah apa tuan-tuan ya? Al-Mustafad min Qisasul Anbiya, iaitu kisah-kisah nabi dalam Al-Quran. Ya, jadi kisah ni banyak, cerita ni banyak tuan-tuan. Ada cerita betul, ada cerita tak betul. Jadi kita kena mencari cerita yang betul, iaitu lain dan tidak bukan daripada Al-Quran. Kerana Al-Quran itu adalah kitab yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya daripada segala kesilapan dan daripada segala kekurangan. Jadi ini dia bezanya Al-Quran dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelum ini. Kitab Injil, Taurat. Ya, mana-mana Injil dan Taurat ni habis dah diselewengkan, habis dah diubah tuan-tuan. Cuma Al-Quran ini tak boleh diubah. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala, ya, hinggalah hari akhirat. Hinggalah hari akhirat dianya tak akan diubah. Walaupun ada juga di kalangan orientalis, ya, Yahudi usaha untuk mengubah Al-Quran, tetapi dia tidak boleh berubah. Itu di antara istimewanya, mu'jizatnya Al-Quran itu, kerana dianya tidak boleh diubah tuan-tuan. Baik, secara ringkas tuan-tuan ya, saya ulang balik ya, kisah Adam alaihi salam. Adam dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi tahu malaikat ya untuk mencipta Adam. Mencipta Adam, kemudian malaikat kata macam mana Allah nak cipta Adam dalam keadaan Adam ini adalah manusia yang suka untuk menumpah darah, berlaku pergaduhan. Tapi Allah kata, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu apa yang kau tak tahu. Kemudian Allah wa'allama Adam, Allah ajar Adam ini dengan ilmu. Maka Adam mempersembahkan ilmunya pada malaikat. Malaikat terpegun. Ya, malaikat terpegun. Ya tuan-tuan, malaikat respect Adam itu kerana ilmu. Ya. Kemudian Allah suruh sujud pada Adam. Allah suruh sujud pada Adam. Semua pakai sujud belaka, malaikat pakai sujud belaka, kecuali Iblis. Iblis berapa tak mau sujud? Kerana aba wastakbara, kerana takabbur, ya, sombong. Kemudian Allah suruh Iblis keluar daripada syurga. Iblis kata, boleh aku keluar, dengan syarat aku akan mempengaruhi segala manusia untuk masuk neraka dengan aku. Ya, aku diminta panjang umur sampai hari kiamat, dan aku nak memperdayakan manusia untuk mereka ini sama-sama masuk neraka dengan aku, kata Iblis. Ya, kemudian tuan-tuan, Iblis, Allah setuju dengan apa yang dibuat oleh Iblis. Ya, istilah nama dia hidup, ujian. Ada cabaran, kita manusia ni kena dicabar, ya, barulah kita boleh beriman pada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Baik tuan-tuan, apa pengajaran yang kita dapat daripada cerita ini tuan-tuan yang dikisahkan oleh Al-Quran? Pertama, disebut bahawa pengajarannya ialah manusia ini kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kamu ni daripada Adam, dan Adam itu daripada tanah. Ya. Tetapi Yahudi dia nak ubah. Dia nak ubah, dia nak sangsikan kita, dia nak bagi kita ini rasa tak yakin. Dia kata manusia ni bukan daripada tanah, daripada Adam, tapi manusia daripada beruk, dia kata. Siapa tuan-tuan buat teori ni? Nama dia Darwin. Siapa dia Darwin? Bedek-bedek tuan-tuan, dia Yahudi.
Yahudi ni apa tuan-tuan? Yahudi ni ialah mereka yang nak lawan Tuhan. Dia tahu dia salah. Dia tahu tuan-tuan, agama Allah tu agama yang betul. Dia tahu, tetapi dia nak lawan Tuhan. Ini cerita Yahudi. Yahudi tuan-tuan. Jadi dia buat satu teori, nama teori Darwin, mengatakan manusia itu daripada monyet. Evolusi. Sikit-sikit tuan-tuan daripada monyet, kemudiannya tuan-tuan dia berevolusi, akhirnya jadi orang. Tuan-tuan, ini adalah satu teori yang bercanggah dengan pendapat ahli sains sendiri tuan-tuan. Bercanggah, tak boleh pegang langsung. Tuan-tuan, ya. Sebab kalaulah adanya monyet itu jadi manusia, maka pejabat pendaftaran kena pergi tunggu dekat zoo negara tuan-tuan, ya. Ada je monyet keluar jadi manusia kan. Sampai hari ini tak ada tuan-tuan kan. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, tidak boleh burung pipit boleh jadi burung elang. Ada tuan-tuan. Burung pipit satu jenis, satu bangsa tuan-tuan, burung, ya. Burung pipit lama-lama besar-besar jadi burung elang. Ada tuan-tuan. Tak boleh. Tak mungkin. Jadi teorinya adalah teori yang dangkal. Kalau orang belajar sains, mungkin saya bukan berlatar belakang sains tuan-tuan, ya. Manusia ni ada benih, ada kromosomnya, ada beberapa 22 kromosom kan. Jadi kromosom benih monyet ini tuan-tuan akan dipersenyawakan dengan benih manusia, tidak akan jadi janin. Tidak akan jadi janin. Jadi teori dia adalah teori yang sangat-sangat rapuh. Ya. Tetapi oleh kerana dia nak lawan Allah, dia buatlah teori. Orang percaya, sampai kita pun terpercaya tuan-tuan. Saya masa tingkatan 2 ke tingkatan 1 tak ingatlah tuan-tuan, ya. Ada lagi buku kata manusia itu daripada evolusi. Kan? Ni apa tuan-tuan, ya? Satu pandangan yang rapuh, yang tidak ada hujah, boleh dipegang, boleh mempengaruhi masyarakat Islam. Ya, sengaja dia buat supaya kita ni meragui asal usul kita. Sedangkan disebut bahawa kullukum min Adam wa Adam min turab. Kamu semua daripada Adam, Adam tu daripada tanah. Allah sebut dalam Al-Quran, ya. Allah nak cipta Adam, ya, daripada tanah. Dalam hadis menceritakan bagaimana Adam itu diciptakan, dibentuk daripada tanah. Ya, kemudian dah terbentuk dah manusia tuan-tuan, kemudian barulah ditiupnya roh. Ya, ditiupnya roh barulah bernyawa tuan-tuan. Ya, tuan-tuan, itu dia. Ya, itu apa nama pengajaran yang pertama lah, yang selalu kita kena pegang, kerana manusia kita Adam itu ada daripada tanah. Ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin, kata Allah, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhihi faqa'u lahu sajidin. Ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sungguhnya aku akan mencipta manusia dari tanah, kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadian, aku tiup roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Quran cerita tuan-tuan dalam surah As-Sad ayat 71 dan 72 menceritakan kejadian manusia itu daripada tanah, bukan daripada monyet tuan-tuan, ya. Ayat ini menunjukkan bahawa ketika Allah Ta'ala meniupkan roh pada Adam, para malaikat diwajibkan bersujud kepadanya kerana firman-Nya, kemudian apabila aku sempurnakan kejadiannya, aku tiupkan roh kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud. Jadi sujudnya malaikat pada Adam itu untuk hormat, bukan untuk sembah. Untuk hormat tuan-tuan, untuk respect dia sebagai orang yang punya ada ilmu. Jadi orang yang ada ilmu ni kedudukannya tinggi tuan-tuan. Sebab itu kita kena berusaha untuk jadi alim. Tuan-tuan, yang kena mempelajari agama. Ya, aku bidang sains, bidang teknologi tuan-tuan, tak membataskan kita, tak menghalang kepada kita untuk kita belajar agama. Hari ini dah banyak ya sumber-sumber yang kita boleh belajar agama tuan-tuan. Ya, belajar tafsir Al-Quran. Kalau orang putih yang tak tahu hal apa tuan-tuan boleh belajar Al-Quran, sebab apa kita tak boleh belajar Al-Quran? Kalau orientalis dia belajar Al-Quran untuk melawan Islam, dia belajar Al-Quran untuk lawan Islam, nama dia orientalis tuan-tuan. Sebab apa kita tak belajar Al-Quran untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebab apa tuan-tuan? Itu satu persoalan yang kita kena jawab sendiri tuan-tuan, ya.
Okey tuan-tuan, itu adalah pengenalan yang pertama, ya. Pengenalan yang kedua, hakikat Islam adalah kepatuhan mutlak. Islam itu, kita kata aku beragama Islam. Apa makna Islam? Islam itu makna dia dalam bahasa Arab disebut al-istislam wal inqiyad. Islam itu makna patuh. Ada orang kata Islam itu selamat, Islam itu sejahtera, ya. Bukan makna dia tu. Makna sebenarnya al-Islam makna dia istislam wal inqiyad. Kalau kita duduk dengan Arab, kalau tuan-tuan beroperasi dengan immigration dia tulis tu al-istislam. Istislam itu tempat serah borang. Sebarok. Jadi orang yang menerima borang itu tempat istislam. Jadi Islam itu ialah tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Jadi hakikat Islam itu apa tuan-tuan? Patuh, taat. Jadi malaikat ni apabila disuruh untuk sujud pada Adam, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Bila mana malaikat kata, pada Allah kata wahai malaikat sujud pada Adam, maka mereka pun sujud. Fasajadu, fa tu mana segera, maka segeralah malaikat untuk sujud. Makna apa tuan-tuan? Makna itulah para malaikat ni betul-betul pegang pada Islam, kerana mereka melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah tuan-tuan tak boleh kita ragui, tak boleh kita teragak-agak. Walaupun kita tak tahu lagi, taat dulu. Ini Islam. Islam mengajar kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya orang semayang ni? Apa hikmahnya? Jangan cerita hikmah, taat dulu. Itu Islam. Ya, Islam tu makna dia hakikat kepatuhan mutlak, ya. Allah memerintahkan para malaikat sujud pada Adam, lalu mereka sujud dengan sujud penghormatan, pengakuan akan kelebihan Adam, sekaligus sebagai wujud ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal mereka di martabat yang tinggi, padahal malaikat itu sentiasa beribadat tanpa henti. Meskipun Adam belum melakukan sesuatu bentuk ibadat, namun bila perintah Allah itu disebut, maka mereka taat. Adapun para malaikat langsung sujud pada Adam dalam keadaan mereka tak bertanya sebab apa, kenapa, apa hikmah dia. Ya. Ini dia kata tuan-tuan, ketaatan yang mutlak. Ini Al-Quran sebut bertepatan dengan ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa. Allah sebut apa tuan-tuan? Surah Al-Ahzab, ya. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum khiyaratu min amrihim wa man ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan kata Allah, tidaklah orang mukmin lelaki ataupun perempuan itu bila Allah perintahkan satu hukum, ayyakuna lahu khiyarah, depan dia tidak ada pilihan. Bila Allah tu untuk kata buat, tidak ada pilihan, kena buat. Wa may ya'sillah, barang siapa yang tak mau buat perintah Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, dia akan berada dalam kesesatan yang nyata. Tuan-tuan, ini dia pengajaran yang kedua yang kita seharusnya kita ambil daripada kisah Adam ini tuan-tuan, ialah ketaatan malaikat kepada Adam. Ada juga makhluk yang tak mau taat, nama dia Iblis. Bila dia tak mau taat, asa, maka dia bermaksiat. Orang yang tak mau taat kepada Allah ni adalah orang yang bermaksiat. Tuan-tuan, ya. Bila dia bermaksiat tuan-tuan, mana dia akan menghinakan dirinya sehina-hinanya. Sebenarnya perintah Allah tuan-tuan, kalau dibuat kajian, perintah Allah ni ada orang buat kajian tuan-tuan, ya. Ada orang buat kajian perintah Allah ni, nama dia maqasidus syara', apa tujuan syariat itu? Tujuan syariat itu apa tuan-tuan? Allah wajibkan suatu perkara, mesti ada kebaikan-kebaikannya.
Yang kata wajib tu ada kebaikan-kebaikan. Ada juga kelemahan-kelemahan dia. Orang tak suka, suruh semayang contoh kan. Ya, ada tak kebaikan dia? Banyak kebaikan dia. Tapi ada juga keburukannya, malah. Ya, tu buat tiap waktu kan. Oleh kerana kebaikan dia terlalu dominan, mana Allah wajibkan. Ya. Kebaikan yang terlalu dominan, maka Allah wajibkan. Begitu juga perkara yang diharamkan oleh Allah. Sebab apa Allah haramkan satu perkara, tuan-tuan? Ya, sebab ada keburukan dia. Walaupun ada juga kebaikan dia. Contoh minum arak, dalam Al-Quran disebut, ya, minum arak ni ada kebaikan dia. Ya, tetapi oleh kerana keburukan dia itu lebih dominan, mana Allah haramkan. Tuan-tuan, sebab itulah setiap perintah Allah itu sama ada halal dan haram ada tujuan dia. Sebab itu Allah menegaskan. Kajilah. Mungkin hari ini kita tak nampak, ya, kemudian akan nampak. Macam Allah haramkan babi. Dulu orang tak tahu babi itu ada kuman JE lah apa, tuan-tuan, dia. Dah lama tu rupanya dalam babi tu ada kuman JE yang tak, kalau masak pun dia tak boleh nak mati kuman tu. Pasal itulah Allah haramkan dia. Tuan-tuan, sebab itu tuan-tuan, perintah Allah ini adalah perintah yang mutlak, yang wajib kita patuhi. Ya, wajib kita patuhi. Ya, kalau kita tak patuh, mana kita telah melawan, kita bermaksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi balik pada persoalan tu, tuan-tuan, mana hakikat Islam itu ialah patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sebarang protes. Ya, tanpa sebarang protes, tuan-tuan. Baik, pengajaran yang ketiga ialah manusia ini boleh jadi buat silap. Macam Adam alaihi salam, ya, dia tahu dah perintah Allah dah sebut dah, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekat dengan pokok ni, jangan dekat. Yang lain nak buat dah, makanlah, ya, tapi satu, ya, jangan dekat dengan pokok ni. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malikaini aw takuna minal khalidin. Mari pula iblis kata apa? Tuhanku hanya melarangmu berdua mendekati pokok ini, makan tak apa. Dia kata, agar kamu berdua tidak jadi malaikat dan tidak menjadi orang yang kekal dalam syurga. Ya, jadi iblis budak pembohong dia. Dia bohong siapa? Bohong pada Adam. Tak apa. Ya, aku ni menasihat kamu ni. Wallahi, sumpah pula. Akhirnya Nabi Adam alaihi salam mengikut hawa nafsu dia, mengikut kehendak dia. Satu, tuan-tuan, kita ni kadang-kadang boleh jadi melakukan kesilapan. Al-insan la yakhlu 'anil khata'i wan nisyan. Manusia itu tak lari daripada melakukan kesilapan. Jadi kalau silap tu, tuan-tuan, ia adakah terhina ataupun macam mana, tuan-tuan? Jadi makna dia boleh jadi keberangkalian manusia itu silap tu ada. Tapi bila dah silap, kena bertaubat. Kena bertaubat. Ada orang, tuan-tuan, yang nak bertaubat pun tak kerti macam mana nak bertaubat, ya? Nak bertaubat tu macam mana tak tahu. Ya, sebagai analogi, tuan-tuan, sebagai gambaran, tuan-tuan, ya, kita ni, tuan-tuan, nak pergi ke Johor Bahru. Daripada Kota Damansara ni nak pergi Johor Bahru, sepatutnya kau lalulah ke Damansara ni kan, naik highway lalu ke Damansara, ke Subang, ke mana, tuan-tuan, ke Shah Alam kan, nak pergi Johor Bahru kan. Tak, dia patah balik pergi ke Sungai Buloh, tuan-tuan. Sungai Buloh, lepas Sungai Buloh pergi ke Rawang. Dah tahu dia sesat ni, aku ni tak boleh ni, tak sampai Johor Bahru ni, dah sampai ke Rawang ni kan. Tak bertaubat, nak taubat tak reti. Sepatutnya dia buat apa, tuan-tuan? Dia patah balik. Patah balik ni nama dia tabayatubu, ni raja'ah, mana dia kita kembali. Kena patah balik. Kalau tak apalah, aku silap lah, tak patah balik,
Lepas sampai ke mana tuan Tanjung Malik menurut dia tuan. Sampai Tanjung, jadi akan sesat tak nampak jalan patah balik. Jadi alangkah indah tuan-tuan, dia kena patah balik. Jadi nak patah balik tu tuan-tuan, dia kena tahu cara dia. Macam mana? Keluarlah highway, patahlah balik. Tapi nak patah balik tu dia tak tahu. Ada orang perikat sampai tu tak tahu nak patah balik. Nak bertaubat tak tahu cara dia. Tuan-tuan, tu sedih. Lepas tu kita kena belajar, kena ada pengalaman tuan-tuan. Ni mungkin dia baru keluar penjara sampai 30-40 tahun tuan-tuan. Dulu mana ada highway, sekarang baru ada highway. Nak highway tak tahu nak patah balik. Boleh jadi kan. Ni tuan-tuan, jadi kita kena tanya orang, kena berguru, kena baca, barulah kita boleh patah balik. Begitu juga taubat tuan-tuan, ya. Dah sesat jalan, aku ni sesat dah ni, nak patah balik macam mana? Jadi kena tanya orang, kena mengikut ilmu, kena semayang tu nak taubat, kena istighfar. Kalau dosa yang besar itu tuan-tuan, kena minta ampun pada Allah. Kalau dosa kecil boleh istighfar. Baru kita boleh patah balik tuan-tuan. Barulah sampai ke Johor Bahru tuan-tuan. Patah balik tu barulah boleh pergi ke Johor Bahru kan. Kalau tidak akan lepas sampai ke Ipoh jawab dia tuan-tuan. Tuan-tuan, jadi sebab itu pentingnya. Jadi manusia itu kemungkinan berlaku silap ada, tetapi kena cepat untuk mengembalikan jalan yang betul, kembali kepada jalan yang benar. Kalau dia tetap dengan jalan yang salah, maka dia akan sesat selama-lamanya tuan-tuan. Itulah umpama tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, manusia ini satu lagi, dia ni ada nafs, ada hawa. Yang kita tuan-tuan ada hawa nafsu, ada bujukan syaitan yang menyebabkan kita boleh sesat. Kita kena tahu faktor tu. Sebab apa aku sesat? Sebab bujukan syaitan. Sebab aku ni terpengaruh dengan hawa nafsu. Sebab itu kena kembali kepada Allah. Kena kembali ke jalan yang baik tuan-tuan, ya. Kita ni pun sama tuan-tuan, ya. Kadang-kadang nak mari sembahyang jemaah ni, Allah, susah, ya, berasa berat kan. Pasal apa tuan-tuan? Pasal ada syaitan yang menarik kita, ada nafsu yang menarik kita tuan-tuan. Jadi macam mana nak buat? Istighfar, zikir kepada Allah, baca Al-Quran, barulah syaitan tu lekang daripada kita. Baru mudah nak pergi masjid tuan-tuan, baru mudah rasa seronok nak pergi masjid, ya. Jadi ibadat tuan-tuan, dia tidak akan dapat halawah, tidak dapat kemanisan selagi kita tidak berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah tuan-tuan, sembahyang sunatnya dengan berzikir ni tuan-tuan. Kalau tak ada ni, kita tak akan dekat dengan Allah, tak dekat dengan kemanisan untuk beribadat. Tuan-tuan ni kadang-kadang ramai, ya, penuh masjid, kadang ramai orang sembahyang subuh. Sebab apa dia boleh mari tuan-tuan? Bukan orang bagi duit pun. Sebab kemanisan iman dia ada. Iman itulah yang menyebabkan kita datang untuk solat tuan-tuan, ya. Jadi kita kena lekangkan diri kita dengan hawa nafsu, dan juga dengan apa tuan-tuan, dengan bujukan syaitan ni tuan-tuan, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat pengejarannya ialah kesalahan Adam meningkatkan takwa seorang Muslim kepada Tuhannya. Jadi Nabi Adam AS tersalah, termakan buah yang dilarang di syurga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggugurkan Adam ke bumi bersama dengan isterinya Hawa. Ya. Ketika itu tuan-tuan, apa Adam buat? Adam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dia dah silap, dia cepat-cepat balik bertaubat kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa yang Adam baca, ya, ketika mana dia dikeluarkan daripada syurga. Jadi Adam memohon doa, bertawakal kepada Allah, dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul ini antara hikmah Tuhan buat, ya. Adam terjebak dengan maksiat, Adam terjebak dengan apa tuan-tuan, dengan kesalahan, dengan sendiri dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kita ni tuan-tuan begitu juga. Kalau kita tak diuji oleh Allah, jauh rasa tak ada apalah kita ni. Tapi bila mari ujian tuan-tuan dia, aku nak mengadu kat siapa lagi? Nak mengadu kat siapa? Ya, mari perasaan tu, ke mana aku nak pergi? Ya, ke mana aku nak mengadu, ke mana aku nak merayu? Bangun tahajud malam. Ya, semayang sudah lebih sikit tuan-tuan, nak minta ke Tuhan. Jadi dengan ujian itu kita lebih dekat dengan Allah. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kadang tak semua ujian itu negatif. Tak semua balak yang Tuhan bagi itu tuan-tuan ya adalah benda yang buruk bagi kita. Kadang-kadang ada baiknya. Lebih dekat kita dengan Allah. Rupanya Tuhan nak sayang kita. Sebab tu dia uji. Tuan-tuan ya, macam Nabi SAW ketika dia berhijrah ke mana? Ke Taif kan. Taif ni dari Kota Damansara nak pergi ke Genting Highland tu. Ya, naik bukit tuan ya, genting tinggi. Nabi daripada Mekah ni pergi ke Genting Highland, ke Taif tuan-tuan. Ya. Sampai di Taif tuan-tuan, kot-kot orang Taif nak terima dakwah Rasulullah, dah ada orang Mekah tak terima. Ya. Pergi sampai tuan-tuan ke Taif, tiba-tiba orang Taif juga menolak dakwah Nabi SAW. Bukan takat dia tolak, bahkan dia upah budak-budak tuju Nabi, baling batu dengan Nabi tuan-tuan, berdarah badan dia tuan-tuan, sampai ke buku lali. Maka Nabi pun pergilah ke sepohon pokok kebun anggur, berdoa, ya Allah, aku ni lemah. Tuhan tuan-tuan ya, jangan tengok Nabi tuan-tuan ya, bila dah orang tak terima dakwah dia, apa dia buat tuan-tuan? Ada kejadian salah orang? Aku dah main jauh-jauh ni, naik bukit pula, panjat bukit bukan senang. Ya, tiba-tiba dia pun tak terima dakwah aku kan. Dia pun ni memang jahat. Kalau kita lah tuan-tuan ya, kalau kita, mereka ni memang jahat. Tapi Nabi tuan-tuan dia mengadu apa? Ya Allah, aku ni lemah. Aku mengayu padamu ya Allah. Ya, aku mengayu padamu ya Allah dengan kelemahan diri aku. Ya, dengan kekurangan yang ada pada diri aku ni. Ya, menyebabkan orang tak terima dakwahnya, aku yang salah. Nabi kata gitu. Ya. Kalau orang lain menghina aku, orang baling aku ya Allah, aku harap satu ya Allah, jangan kau pula marah pada aku, jangan kau juga putus rahmatmu pada aku. Ini di antara doa yang Nabi sebut tuan. Ya. Jadi tuan-tuan, makna dia kelemahan itu diri kita. Jadi tuan, barulah lepas tu tuan-tuan dia barulah pergi ke sebuah kebun, mari budak-budak nama Adas terima Islam tuan-tuan. Nak cerita tuan-tuan, bila kita diuji, kita lebih dekat dengan Allah. Begitu juga Adam AS, ketika dia diuji, ya, dia dekat dengan Allah. Dia ditipu oleh syaitan, dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ya. Yang kedua tuan-tuan, nak bagi tahu juga bahawa bila kita dekat dengan Allah ni, dengan sendiri dia syaitan lari. Bila kita dekat dengan Tuhan, syaitan akan lari. Tapi kalau kita tak dekat dengan Allah, syaitan seronok menggoda kita tuan-tuan. Sebab itu pentingnya kita ini bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Kesalahan Adam menunjukkan besarnya kerentahan manusia untuk melakukan kekeliruan, sekaligus rasa takut dalam jiwa, sehingga semakin meningkat tawakal dan bergantungnya seorang Muslim kepada Tuhannya agar menjaga daripada kejahatan syaitan yang terkutuk. Jadi tuan-tuan, begitu juga Nabi Adam juga tidak terlepas daripada bujukan syaitan, gangguan syaitan. Jadi dia kena dekat dengan Allah, barulah syaitan akan lari pada dia. Jelasnya Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud pada Adam menunjukkan kelebihan yang tinggi kedudukan Adam di sisi Tuhannya. Allah mengusir iblis dari syurga kerana dia enggan sujud pada Adam. Lalu Allah menempatkan Adam dan isinya dalam syurga. Lalu secara jelas dia memerintahkan kepadanya agar tidak mendekati pohon, membolehkan
menikmati seluruh nikmat yang lain. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, wahai Adam, duduklah dalam syurga dengan isteri kau. Fakula min haitsu syi'tuma, makanlah apa yang kamu nak makan. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu dekat dengan pokok ni je. Fatakuna minadh zalimin, kamu akan boleh berlaku zalim. Nak cerita tuan-tuan bahawa Adam dah buat dah, tapi kesilapan itu banyak faktornya yang menyebabkan Adam ini juga terbuat kesalahan. Akhirnya bila salah, dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi di antara pengejarannya kita juga tuan-tuan begitu. Kalau dalam apa-apa keadaan pun, segeralah kita kembali kepada Allah, segeralah kita kembali kepada jalan Allah. Itu yang lebih selamat. Tapi kalau kita tersesat, teruskan kesesatan maksiat, tak bertaubat, kita takut nanti kita akan terjerumus ataupun lari daripada landasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang kelima pengejarannya, bersegera taubat dan istighfar. Macam Adam alaihissalam, ya, setelah Adam dan isteri melakukan pelanggaran, Allah memanggil keduanya dengan mengingatkan pada larangan memakan buah larangan. Adam dan isteri lalu mengakui dosanya dan segera memohon ampun dan rahmat Allah. Fadallahuma bighurur falamma dhaqa asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alayhima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma asy-syajarah wa aqul lakuma innasyaiṭana lakum lakuma aduwwum mubin. Ya, jadi Allah cerita bagaimana malaikat ni pujuk dia, ya, untuk dia sesat, dia makan buah khuldi. Kemudian bila termakannya Adam, maka automatik baju-baju dia semua jatuh. Maka Adam pun ambillah daun-daun, tutupkan kemaluan mereka, aurat mereka. Kemudiannya Allah bagi tahu, dekankah aku sebelumnya bagi tahu kamu bahawa syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Baru Adam tersedar dia ditipu oleh syaitan. Maka dia kata apa? Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka dia pun bertaubat kepada Allah. Ya Allah, aku telah melakukan kezaliman pada diri aku, dan juga kalau kata ampun dan tak rahmat kami, nescaya kami ini tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Jadi tuan-tuan, segera bertaubat, jangan tunggu lama. Urgent untuk kita bertaubat, sama ada kita buat dosa ataupun tidak. Nombor dua, yang pentingnya segera bertaubat. Ya, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu telah melakukan kesalahan, sebaik-baik kesalahan itu adalah orang yang bertaubat, kata Rasulullah SAW. Ya, jadi tuan-tuan, taubat ini adalah makanan bagi orang beriman. Ya, akhlak bagi orang yang beriman, taubat. Salah tak salah, nombor dua, yang penting bertaubat dulu. Ya, sebab kita ni tak sunyi daripada melakukan kesalahan, tak sunyi daripada melakukan maksiat. Ya, kadang-kadang tak sedar kita buat, tuan-tuan. Ya, yang sedar apatah lagi, yang tak sedar, tuan-tuan. Sebab itu pentingnya untuk bertaubat. Laula annakum tudhnibuna fatastaghfiruna la khalaqallahu ta'ala qauman yudhnibuna fayastaghfiruna fayaghfir lahum. Andaikan kalian tidak berbuat dosa lalu dengan memohon ampun, nescaya Allah akan menciptakan satu kaum yang membuat dosa lalu mereka memohon ampun kepada Allah, lalu Dia mengampuni mereka. Jadi Tuhan itu Maha Pengampun, Tuhan itu Maha Pengampun. Sebab itu kita diminta untuk mohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi Allah kata, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a wa la ubali fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku,
Ya, kalian berbuat dosa pada malam dan siang, aku mengampuni dosa semuanya, aku tidak peduli, maka mintalah ampun padaku saya aku ampunkannya. Jadi Tuhan dah bagi jaminan buat dosa, setiap dosa itu akan diampun kalau kita bertaubat, kecuali syirik lah. Itu doa, dosa syirik ni tak boleh, tak diampun oleh Allah. Ya, tubu ila Allah fa inni atubu ilaihi kulli yaumin mi'atu marrah, kata Rasulullah. Ya, bertaubatlah kepada Allah, sungguhnya aku ni, kata Rasulullah, bertaubat kepadanya 100 kali sehari. Kita tuan-tuan bukan Nabi, lagi banyak salah. Nabi pun bertaubat 100 kali. Tuan-tuan, macam mana kita tuan-tuan, lagilah kalau banyak salah tuan-tuan. Jadi bila bertaubat, automatik yang salah tu akan terhapus. Ya, wattabi'us sayyi'ah alhasanata tamhuha. Jadi tuan-tuan, salah satu lagi tuan-tuan untuk menghilangkan dosa kita ini dengan berbuat kebaikan, bersedekah, tolong orang, ya, peduli jiran kita tuan-tuan. Itu antara kebaikan-kebaikan yang kita kena buat supaya dosa kita terhapus. Dan iringilah keburukan dengan kebaikan, nescaya kebaikan akan menghapuskan keburukan. Jadi kebaikan yang kita buat itu boleh hapuskan segala kesalahan. Itu kalau dosa kecil lah. Kalau dosa besar, kena istighfar, kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebagai contoh, dosa dan kemaksiatan laksana racun dan kotoran di tubuh manusia. Bijaklah jika seorang tetap membiarkan racun di tubuhnya padahal boleh menghilangkannya. Bijakkah jika ia tetap membiarkan kotoran pada badannya? Ya. Jadi tuan-tuan, kita kena membersihkannya. Sebab itu Allah bagi kita 5 waktu sehari untuk solat. Solat tu untuk apa? Untuk beristighfar, bertaubat, berdoa. As-salah maknahu doa. Ya, semayang itu makna dia doa. Ya, dengan semayang itu kita dekat dengan Allah. Pasal itu Tuhan buat 5 waktu tuan-tuan, supaya kita ni tak lari daripada jalan maksiat. Ya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Jadi tuan-tuan, kalau dosa itu dibuat tanpa bertaubat, nescaya dia akan menutup mata hati kita tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, setengah orang dia buat jahat, dia tak peduli, dia tak rasa apa. Sebab dia dah terbiasa dengan dosa. Dah terbiasa sangat dengan dosa, menyebabkan dia tak peduli tuan-tuan. Ya. Sebab itu kita kena cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Ya. Lagi tuan-tuan, antara iktibarnya lagi, ya, kita menghindari iri hati dan sombong. Ya. Bila iblis tak mau sujud pada Adam, mana apa tuan-tuan? Dia cemburu, dia dengki. Ini semua ni adalah sifat-sifat syaitan. Dan sombong. Aba wastakbara, dia enggan, tak mau buat, dan juga takabur, besar diri. Pasal apa? Dia kata, aku dijadikan daripada api, Adam daripada tanah. Api ni lebih mulia daripada tanah. Kata siapa? Kata iblis, tak sekolah. Iblis ni tak sekolah tuan-tuan. Ya, sebab itu dia kata dia tu lebih mulia daripada Adam. Sedangkan sifat tanah itu membentuk, api itu sifat dia membakar. Sepatutnya tanah tu lebih mulia daripada Adam. Tapi oleh kerana dia iri hati, dia sombong, dia akan menutup segala kebaikan. Dalam hadis Rasul kata apa? Batrul haq, artinya menolak kebenaran. Masuk insya ya. Kita azan dulu ya. Kita azan dulu ya.
Ini tuan-tuan sikit lagi. Jadi tuan-tuan, sombong, takabur ini adalah akhlak syaitan. Jadi kita tak boleh sekali-kali cuba mengikutinya. Ya, dan sombong dan takabur di tuan-tuan menyebabkan seseorang itu menolak kebenaran, batrul haqq wal gham, dan kemudiannya mempelekehkan orang lain. Itu kata Rasulullah at-takabur itu apa dia? Batrul haq, iaitu menolakkan segala benda-benda yang benar, benda-benda yang kebaikan ditolak tuan-tuan, dan juga mempelekehkan orang lain. Ya tuan-tuan, itu dia beberapa pengajaran daripada kisah
Adam alaihi salam ketika benar dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya kisah-kisah Al-Quran ni ya, semuanya membawa kepada petanda. Apa petanda tuan-tuan? Petanda dia ialah bagaimana kita nak mencari kebenaran dan juga nak menolak segala kebatilan. Ya, jadi Al-Quran cerita dah apa benda batil itu, iaitu ikut syaitan, ikut benda yang tak baik ya. Jadi benda kebenaran itu kena wajib untuk kita kena ikuti tuan-tuan. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami jalan kebenaran itu sebagai satu kebenaran. Berikanlah kami peluang untuk kami melaksanakan kebenaran itu ya Allah. Ya Allah, Kau tunjukkanlah jalan kebatilan itu sebagai kebatilan. Tutupkanlah kami jalan-jalan yang menuju ke arah kebatilan. Ya Allah, muliakanlah kami dengan Al-Quran, berkatikanlah kami dengan Al-Quran, tinggikanlah kami dengan Al-Quran, dan Kau berkatikanlah kami dengan Al-Quran. Kurniakanlah syifa Al-Quran dan kurniakanlah syafaat Al-Quran buat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.